Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini dijemput saudara Amirul Haziq daripada Sekolah Alam Shah Putrajaya untuk menyampaikan tajuk berkenaan dengan kos sara hidup dari perspektif belia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Ish, tak dapat lagi kerja ni. Dah berapa banyak interview aku pergi, tapi tak ada satu kerja pun yang dapat. Pening lah. Kalau tak ada kerja, macam mana nak dapat duit? Kalau tak ada duit, macam mana nak bayar PT-PTN, Netflix kat rumah lagi, wifi lagi. Aduh, peningnya kepala. Aku tahu, ini semua mesti salah kerajaan. Sebab kerajaan tak tolong golongan-golongan macam aku ni. Haish. Apa pula ni? Assalamualaikum. Kau jangan nak kacau aku sekarang ni. Aku ni tengah pening. iPhone 17 Pro Max dah keluar. Full lama. Kena beli ni, kena beli. Dekat mana? Okey, kau tunggu kat situ. Macam mana nak bayar? Alah, tak apa. Hutang Aeon kan ada. Boleh bayar bulan-bulan. Nanti kita pandai-pandai lah cari duit. Yang penting, beli dulu. Okey. Melati kuntum, tumbuh melata. Tumbuh pula di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, lafaz takzim, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada para juri yang arif lagi bijaksana dan juga para sahabat-sahabat yang melihat saya di sini. Hari ini kita akan kupas tentang topik berkenaan dengan kos sara hidup dalam golongan belia dan solusinya. Dalam senario yang kita lihat sebentar tadi, kita dapat lihat golongan belia berasa keluh, berasa penat dan mengeluh atas kesempitan kehidupannya sendiri. Oleh itu, dia lantas menyuarakan pendapatnya bahawa kerajaan yang salah dan tidak melihat atas kesalahan dirinya bahawa dia gagal untuk menguruskan kewangannya dengan betul. Malangnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah realiti zaman sekarang. Golongan belia tidak pandai untuk menguruskan kewangannya dengan baik. Walaupun mempunyai pendapatan yang kecil, mereka berbelanja mengikut trend, mereka berbelanja dengan boros. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada segelintir daripada mereka yang sanggup berhutang beratus-ratusan ribu hanya untuk menunjukkan imej yang megah. Hal ini akan meningkatkan kos sara hidup seseorang dengan lebih besar, dengan sangat-sangat drastik. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia yang menyatakan bahawa golongan belia ini sangat boros berbelanja dan tidak fikir akan masa hadapannya. Oleh itu, sebagai seorang belia, inilah tanggungjawab kita untuk mengawal kos sara hidup kita sendiri. Sudah pasti terdapat juga pendapatan yang tidak boleh kita kawal, seperti sudah pasti terdapat juga faktor kenaikan harga yang tidak boleh kita kawal. Contohnya konflik geopolitik antara negara dan juga kos pendapatan yang semakin berkurang. Oleh itu, kita perlulah mencari faktor-faktor yang boleh meningkatkan keupayaan diri kita untuk mengawal kos sara hidup diri kita sendiri. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, jom saya terangkan solusinya. Untuk solusinya, kita sebagai seorang belia, kita perlu membahagikan kepada 3 strategi, iaitu strategi perlindungan, strategi simpanan, strategi perlindungan dan juga strategi pelaburan. Bagi strategi simpanan, saya ada satu kaedah yang cukup mudah dan menarik. Bak kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Cabaran 52 minggu ini akan menggalakkan kita untuk menabung dari jumlah yang sikit. Cara dia macam mana? Cara dia senang je. RM1 untuk minggu pertama, RM2 untuk minggu kedua, RM3 untuk minggu ketiga dan seterusnya. Hinggalah RM52 untuk minggu ke-52.
dah hujung tahun nanti, kita akan mendapat sebanyak RM1,378. Ui, banyak tu. Bukan itu saja. Cara ini juga sesuai untuk golongan-golongan muda dan juga golongan tua. Amirul ni sembang je lebih. Kalau kita simpan banyak-banyak pun, kalau tiba-tiba kita terlibat dengan kemalangan, kita cedera parah. Macam mana? Tak ke habis duit kita tu digunakan untuk kos perubatan? Tahu pun. Macam itulah nak mama. Sebab itulah pentingnya faktor strategi yang kedua, iaitu strategi perlindungan. Untuk strategi perlindungan, kita perlulah mengambil strategi perlindungan yang asas seperti PA takaful untuk membantu kita menampung kos perubatan kita jika kita terlibat dengan apa-apa jenis kemalangan. Oleh itu, kita tak perlulah nak bayar beratus-ratusan ribu tu. Takaful kan ada. Dan apabila kita sudah bekerja, kita sudah mendapat pendapatan yang tetap, kita perlulah menambah dengan takaful perubatan dan takaful nyawa. Seterusnya, bagi strategi yang ketiga, iaitu strategi pelaburan. Strategi pelaburan, jika kita masih belajar, kita tiada pendapatan yang tetap. Oleh itu, kita perlulah mengambil pelaburan-pelaburan yang mudah dan juga berisiko rendah, seperti pelaburan seperti melabur di dalam amanah saham Bumi Putra. Dah kita sudah mendapat kerja nanti, kita dah mendapat pendapatan yang tetap, kita boleh meningkatkan risiko kita dengan membeli saham di Bursa Malaysia. Selain daripada 3 strategi yang kita disembangkan tadi, terdapat 3 lagi strategi yang sama pentingnya, iaitu strategi keberkatan harta melalui sedekah, strategi pengagihan harta melalui wasiat dan strategi pemberian harta melalui zakat. Akhir kata, adakah wajar jika kita hanya mendengar dan tidak mengaplikasikannya? Tepuk dada, tanya selera. Kita sebagai seorang belia, kita perlulah bersama-sama meningkatkan prestasi hidup kita dan meningkatkan golongan-golongan belia sama sekali dan memperkukuhkan asas kewangan kita. Di bawah bendera muda berkibar, belia bersemangat, hati berapi. Masa depan cerah bagaikan menteri, berkarya, berilmu, menjadi pemimpin hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, kita jaga kita.